Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari. Okey, selamat tengah hari. Okey, alhamdulillah bersama kembali kita dalam sesi weekly focus. Okey, jom kita nak boost balik kita punya energi untuk hari ini. Okey, insya-Allah. Bantu saya untuk ajak rakan-rakan anda semua yang lain untuk join sesi kita hari ini. Okey, hai, waalaikumsalam. Hai Afia. Alhamdulillah bersama kembali kita. Masya Allah, terima kasih. Filter semata-mata ni, jangan percaya. Okey, so hari ni kita nak bincang tentang apa tadi? Okey, boleh bantu saya untuk panggil. Okey, terima kasih Afia, tag rakan-rakan yang lain. Okey, good job. Okey, so yang lain mana lagi? Bantu saya untuk panggil rakan-rakan kita yang lain juga. Okey. Okey, jom. Bagi masa dulu dekat yang lain masuk. Okey, so hari ni kita nak bincang tentang isu yang ramai dihadapi oleh banyak usahawan bisnes. Okey, isu. Apa ni isu? So jom ajak dulu rakan-rakan kita yang lain untuk join. Mungkin ianya bermanfaat untuk rakan-rakan kita juga. Okey, so bantu saya untuk ajak rakan-rakan anda yang lain. Okey, bantu saya untuk tag dan bantu saya untuk hantar link ke grup WhatsApp. Waalaikumsalam, hai, terima kasih Ikin, Afia. Okey, so kita ada siapa lagi? Okey, terima kasih semua. Jom masuk dulu, kita boleh start awal dan habiskan awal. So hari ni tak nak bebel panjang sangat sebab puasa nak jimatkan energi sikit. Gitulah kononnya. Okey, so insyaAllah kita cuba rungkai sikit sebanyak apa isu atau masalah yang dihadapi oleh ramai usahawan bisnes. Okey, usahawan kita semua, VJC kita ni. Cuba kita tengok, okey, cuba kita tengok betul ke tidak ni? Betul ke tidak? Okey, so yang pertama, ready ke ready ni? Okey, terima kasih tag rakan. Okey, so kita teruskan. Nanti kalau tak sempat, tak apalah, boleh dengar balik daripada awal. Okey. Okey, jom. Ready ke ready? Okey, so sebelum kita mulakan sesi kita, jomlah kita baca Al-Fatihah ramai-ramai dan selawat 10 kali insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina.
Okey, so jom kita mulakan. Okey, minggu lepas absent. Nak kena rotan ni. Siapa yang absent ni? Okey. So kalau boleh stay tune. Okey, bukan stay tune. Kalau boleh follow sentiasa kelas. Sebab mungkin kita normal lah. Kita manusia. Kita nak kena sentiasa di nasihat berulang-ulang, kita nak kena ditegur berulang-ulang. Itu normal. Sebab tu kalau anda perasan dalam Quran, sifat dia salah satunya adalah berulang-ulang. Allah cakap berulang-ulang benda yang sama juga. Okey, jumpa dah surah tu tapi surah ni jumpa lagi. Sebab apa? Sebab memang manusia ni sifat dia apa? Pelupa. Sifat dia memang pelupa. Kalau dia tak pelupa, dia mungkin dia takkan lupa yang dia dulunya adalah dah berjanji nak taat pada Allah. Tapi sekarang ni tak taat. So sebab apa? Sebab manusia tu pelupa. Contoh macam kita adalah juga janji. Minggu lepas baru je janji. Minggu ni buat balik. Okay. Memang sifat manusia tu pelupa. Okay. So hari ni kita nak bincang tentang apa isu yang dihadapi oleh usahawan Venice. Okay. So insyaAllah kita cuba. Okay. Sekejap. Saya nak buka dekat kat sini. Sebab risau kalau kat sini tak keluar dia punya komen. Okay. Okay. Okay, so yang pertama apa dia? Yang pertama apa dia? Ada yang nak teka-teki. Okay, so yang pertama adalah isu yang ramai dihadapi oleh ramai orang adalah isu yang sangat besar yang salah satu benda yang saya juga suka sentuh adalah isu tentang tak ada keyakinan diri. Tak ada keyakinan diri, self-confidence yang sangat-sangat low, yang sangat-sangat dahsyat, yang sangat-sangat teruk. Okay, isu self-confidence. Tak ada keyakinan diri. So, ni adalah isu yang sangat besar yang mana ramai orang dia tak sedar isu tu ada dalam diri dia. Okay? Ramai orang tak sedar isu tu ada dalam diri dia. Jadi, kena buat sesuatu sebab apa? Dia tak yakin untuk dia nak buat sales. Dia tak yakin untuk dia nak teruskan journey dalam program usahawan Venice. Dia tak yakin dia boleh buat sales. Dia tak yakin dia boleh jual gelang. Dia tak yakin dia boleh jual rantai. Dia tak yakin dia boleh yakinkan orang. Dia tak yakin untuk buat live. Dia tak yakin untuk buat video. Macam-macam benda yang dia tak yakin. Tak yakin even nak tekan butang send. Nak send status WhatsApp pun tak yakin. Okay? Takut apa? Takut orang kata. Takut nanti orang apa. Kan macam-macam. Alright. Waalaikumsalam Hai Syafiqah. Waalaikumsalam Hajaratul Suraya. Okay, Masya Allah. Semua Jessie cantik manis sebenarnya. Okay? Jadi, so isu yang pertama yang ramai orang hadapi adalah isu tentang keyakinan diri. Siapa kat sini yang ada masalah tu? Cuba bagi tahu. Okay, manusia ni dia ada sifat-sifat dia kan. Macam contoh saya dulu pun macam tu juga. Saya ni jenis yang introvert, yang tak suka ke depan, yang tak suka bercakap di hadapan. Okay, yang takut-takut, okay, yang memang ada banyak rejection. Tak yakin juga. Waalaikumsalam Ayu, Waalaikumsalam Syahai. Hai. Okay, Masya Allah, rindunya sebenarnya nak tengok semua orang berkumpul. Siapa yang tahu kan, bermula daripada September ni ada juga attendance reward ataupun sagu hati untuk siapa yang jaga attendance. Okay. Alright, jadi siapa kat sini yang ada isu tentang keyakinan diri? Cuba bagi tahu saya. Siapa kat sini yang ada isu tentang keyakinan diri? Ada tak? Betul. Pertama, isu keyakinan diri. Kat siapa? Siapa kat sini yang takut? Takut nak buat live nanti mati. Takutlah nak status, takutlah nak follow up dia ni, nanti dia marah aku. Takut aku nak jual gelang ni, nanti dia cakap apa? Kan? Takutlah nanti dia tak ada duit. Banyak sangat yang kita risaukan, banyak sangat yang kita pertikaikan, banyak sangat isu dalam diri kita yang membuatkan kita tak buat-buat, tak gerak-gerak, tak ada progress. Sebab apa? Pertama sekali,
Sebab tak ada keyakinan. Saya tak buat live sampai sekarang. Lah kesian. Okey, malas je yang susah nak buat. Malas tu satu hal. Okey, takut ganggu customer bila follow up. See? Minggu lepas baru kita cakap tentang ketakutan. Sampah sarap. Sampah sarap yang menghalang untuk kita berjaya. Salah satu ketakutan yang sangat banyak dalam diri kita. Bila kita takut tu, dia menjadi roadblock sebenarnya. Menjadi halangan. Okey? Syah okey keyakinan diri setakat ni. Okey, bagus, good job. Okey, good job. Okey, so tengok balik. Dia akan ada masalah nak grow. Okey, dia akan ada masalah nak grow bila dia tak ada keyakinan. Dia akan rasa tak ada harapan. Dia rasa dia tak layak. Okey, dan dia akan relate kepada sampah sarap yang kita bincangkan pada minggu lepas. Okey, baik. Okey, absent sebab it's okay absent. Boleh tengok balik sebab ada recording dekat page. Kita tak delete pun. Okey, takut ganggu customer bila follow up. Jangan ada rasa takut. Okey? So yang kedua adalah mindset. Mindset yang salah. Mindset tu dia fikir, okey, tak apalah, tak payah buat apa-apa. Syarikat pula. Bisnes aku boleh grow sendiri. Nanti customer pandai-pandai dah cari aku. Mindset yang salah. Tak apalah, aku dah banyak ada database. Nantilah bila free aku bila rajin aku buat lah. Tak boleh macam tu. Kita kena bertanggungjawab. Kena ada rasa tanggungjawab untuk buat sesuatu ke atas bisnes kita. Once kita dah start, so buat sampai habis. Jangan buat separuh jalan. Jangan hangat-hangat teh ayam. Okay? Jaga maruah diri kita juga. Once dah buat sampai habis. Okay? Jadi, biar ada rasa tanggungjawab. Jangan ada mindset yang salah. Okay, bisnes boleh grow dengan sendiri. And then saya nak tegur juga, ada satu lagi mindset yang salah adalah kebergantungan ataupun salah letak motivasi. Okey, contohnya ada DJC yang suka tengok orang submit order, lepas tu akan ada rasa nak juga submit order. Sebab kita buat submit order dekat group. Jadi itu juga salah mindset, salah diletak motivasi. Motivasi tu letak pada tempat yang salah. Contohnya Kak Zura tak submit order sekarang, tak yalah submit order. Ada juga yang macam tu. Tak boleh jadi ni Kak Zura submit order, aku kena submit order. Aku tengok dia tu submit order, tak boleh ni, aku tak boleh lebih daripada dia, tak boleh lebih daripada aku kena buatlah sesuatu. Nampak tak? Salah letak motivasi, salah mindset letak motivasi pada bukan tempat dia. Okay, faham tak? Lepas ni group tu dah tak wujud dah. Semua orang kena submit order dekat website. So lagilah tak nampak. So dekat situ lagilah semua orang tak ada motivasi. Macam tu ke? Okay? Lagipun Kak Zura pun dia ada group yang berbeza. Alright? So jangan salah letak motivasi. Jangan tengok orang lain tak submit order, okay, relax aku tak payahlah buat sales. Aku relax orang lain tak buat sales, tak payahlah buat sales. Okay? So periuk nasi berbeza kan? Betul tak? Periuk nasi lain-lain. Rumah lain-lain. Okay? Kejayaan juga lain-lain. So jangan ikut orang. Okay? Jangan ikut dan jangan salah letak motivasi. Okay? So jangan ada mindset yang salah. Anggap bisnes anda tu boleh grow dengan sendiri tanpa anda buat apa-apa. Okay? Tak. Anda kena do something. Do something. Okay? For the sake of your business. Okay? Untuk your family. So buat sesuatu. Usahakan yang terbaik. Okay? At least pandang dalam mata anak kita, mata suami kita. So tak ke rasa kita nak beri sesuatu untuk mereka. So salah satu caranya adalah dengan usaha yang terbaik. Okay? Beri kejayaan kita untuk mereka, untuk kita kongsikan kebahagiaan tu dengan mereka. Alright? Okay. So poin yang seterusnya adalah disiplin. Okay? Poin yang ketiga, disiplin dan pengurusan masa. Disiplin dan pengurusan masa. Hidup kita ni dia akan jadi huru-hara kalau kita tak manage dengan betul. Kita hari ini semua orang berlumba dengan masa. Masa sekarang semakin cepat. Tiba-tiba tengok dah pukul 12 dah. Dah pukul 1 dah. Sekejapnya masa dah asar dah. Kan? Dah isyak dah. Tidur. Lepas tu bangun besok lewat pula. Kan? Jadi kita berlumba dengan masa. Masa tak pernah nak cukup. Sebab apa? Sebab kita tak manfaatkan dengan betul. Sebab kita tak manage dengan betul. Kita tak uruskan masa kita dengan betul.
Okey, so masa tu juga adalah makhluk Allah. Makhluk yang Allah ciptakan untuk kita supaya kita ni jadi bijak untuk manage masa. Bukan masa tu yang kena kita ni dijadikan, diperhambakan oleh masa. Tak, kita kena manfaatkan masa tu dengan baik untuk kita manage dengan betul. Okey, untuk kita uruskan dengan betul. Okey, boleh ke? Clash kejap, ada call tadi. Okey, boleh ke boleh? Jadi masa tu kita tak ada pilihan lain selain kita nak kena schedule kan. Kita nak kena schedulekan masa. Kita nak kena buat timetable khas untuk kita. Nak follow. Okey, pukul berapa kita patut buat itu, pukul berapa kita patut buat ini. Seperti yang kita selalu bincangkan sebelum ni. Orang yang berjaya, dia ada timetable dia, dia ada masa dia, dia ada jadual dia. Okey? Dia ada tersusun kehidupan dia. Bukan miserable, ikut dan buat. Tak. Lantaklah, kejap nak tidur lah masa ni. Nak tidur lah sekejap. Boring lah, penat, letih lah, malas lah. Nak tidur kan. Tak tentu masa. Pukul 3 tidur, pukul 1 tidur, petang pun tidur, tengah hari pun tidur. Kan? Masa banyak habis untuk tidur. Contoh kan anda, okay, orang lain. Kan? Lepas tu masa dihabiskan untuk untuk benda-benda yang tak ada faedah dan tak mendatangkan faedah. Okay? So kita tak boleh macam tu. Kita kena manage masa kita. Kita sangat kena manage masa kita sebab dalam surah Al-As pun Allah bersumpah demi masa. Maksud dia apa? Masa sangat penting untuk di-manage. Sebab kita sentiasa dalam kerugian. Kita duduk buang masa dekat berjam-jam scroll tak ada faedah. Kan? Ruginya kita. Okay? Bangun pagi, lengah-lengah, nak mandi, lengah-lengah nak solat, ruginya masa kita. Okay? Tengok drama, ruginya masa kita. Okay? Cik-cik, ruginya masa kita. So kita sentiasa hidup dalam kerugian. Okay? Ingat balik. Okay? Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Maksud dia semua benda yang dibuat tu kerugian kecuali 4 perkara yang disentuh dalam surah Wal-As. Okay? Apa dia? 4 perkara yang disentuh. Selain daripada 4 perkara itu, semuanya dalam kerugian. Faham tak? Boleh? Boleh ke boleh? Okey? Jadi kita sangat perlu tekankan disiplin tentang masa. Mungkin susah pada awalnya, tapi kita kena belajar, kena berlatih. Kalau kita tak mula dari sekarang, umur kita dah berapa dah? Kita nak tunggu bila? Nak tunggu tua besok-besok? Makin tua makin susah nak buat. Okay? Dan kita kalau ada anak sekarang boleh mula train daripada anak kita. Disiplin. Okay? Disiplin tu sangat penting. Sebab apa? Sebab ramai orang yang berjaya adalah orang-orang yang berdisiplin, sangat menjaga masa mereka. Alright? Okay? Okay ke? Boleh follow lagi? Baru 3 poin. Okay? Baru 3 poin. Okay. So, poin yang seterusnya. Okay. So, masa ni juga adalah sesuatu yang kita tak boleh nak ulang balik. Kita tak boleh nak undur balik. Kita tak boleh nak, masa juga something yang sangat berharga yang tidak boleh dijual beli. Okay, kita ada duit banyak pun kita boleh beli masa ekstra. Tak boleh kan? Jadi masa ni sangat penting dan sangat perlu diuruskan dengan baik. Jangan kita sia-siakan masa yang kita ada. Okay, jangan kita sia-siakan masa yang kita ada. Manfaatkan betul-betul. Buat sesuatu yang sentiasa memberi manfaat untuk diri kita at least. Okay, alright? Boleh? Jadi, okay, sekejap gangguan. Okay, sekarang okay. Ada gangguan. Okay, so point yang seterusnya adalah isu tak sihat. Okay, isu tak sihat, isu kesihatan. Hari ni tak sihat, besok tak sihat, lusa tak sihat, minggu depan tak sihat, bulan depan pun tak sihat. So isu kesihatan juga adalah satu isu yang sering berlaku pada usahawan, wenis dan even usahawan lain pun sama. Okay, sama je. Ini ambil kajian bukan setakat usahawan wenis tapi menyeluruh ke semua sekali. So isu kesihatan, maaflah saya tak sihat minggu ni, besok tak sihat, minggu depan maaflah saya tak sihat. Bukan kita nak pertikaikan apa semua, tak.
Tapi dekat sini nak highlight sangat penting untuk kita jaga kesihatan kita. Kesihatan adalah rezeki yang sangat besar. So jaga kesihatan. Tahu dah tak sihat, elakkan benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat. Okey, amalkan bersenam setiap hari at least 30 minit. Kalau tak boleh buat kerja rumah dengan apa-apa yang boleh membuatkan kita berpeluh. Okey? So jaga kesihatan, jaga pemakanan, okey, jaga lifestyle, cara kehidupan kita. Okey? Kalau banyak tidur contohnya pun akan sebabkan badan tak sihat juga, otak tak bergerak jadi beku. Dan kalau kita pun malas kan, asyik malas je, melayan rasa. So dia akan jadi tak elok juga untuk tubuh kita. Okey? Sebab apa? Sebab bila kita sihat ni, kita jaga kesihatan, okey, kita buat exercise ke apa semua, dia akan menghasilkan hormon yang baik untuk tubuh kita. Okey, dan bila kita bergerak tu dia akan bebaskan toksik, akan bakar lemak-lemak, dan dia akan membuatkan perjalanan darah kita menjadi lancar dan kita pun sihat. Okey, so jaga kesihatan. Amalkan kehidupan yang sihat, pemakanan yang sihat, okey, tidur yang cukup. So semuanya depends pada kita. Dah tahu dah tak sihat. So apa inisiatif yang kita ada untuk jaga kesihatan kita? Adakah selama-lamanya kita nak tak sihat, besok rasa tak sihat, lusa rasa tak sihat, minggu depan tak sihat, bulan depan pun tak sihat? Selama-lamanya tak sihat. Okey, na'udzubillah min zalik. So kita kena dah tahu dah kita tak sihat. So apa usaha kita? Nak highlight jaga kesihatan. Sebab kesihatan ini dia akan berikan tenaga untuk kita. Bila kita tak sihat, tak adalah tenaga. Tapi kalau kita sihat, okey, ceria, gembira, kita akan ada energi, ada tenaga. Dan tenaga itulah yang kita nak guna untuk beri fokus kepada bisnes kita. Okey, beri fokus kepada kejayaan kita. So sangat penting untuk kita jaga kesihatan. Alright, jaga kesihatan. Kesihatan ni sangat penting. Lagi-lagi musim sekarang. Okey, musim sekarang. Sekarang ni bukan tanya kau sihat tak kalau jumpa orang. Kau dah kena COVID. Tukar dah soalan sekarang. Okey, dah tukar soalan. Alright? Jadi jaga kesihatan kita. Lagi-lagi musim sekarang ni, okey, apa precaution, apa SOP, follow semua. Alright? Yang situasi sekarang. So dari segi kehidupan kita pula, okey, yang macam saya beritahu tadi, amalkan pemakanan yang sihat, amalkan senaman, okey, amalkan apa lagi? Pemakanan tu pula dia ada banyak skop. Dia bukan sekadar jaga makan tak. Jaga makan tu pula dia mewakili minum air kosong yang mencukupi. Jangan ambil gula, okey, jangan ambil tepung-tepung putih, beras putih, tukar corak pemakanan. Jangan ambil apa lagi, letak MSG dalam makanan macam-macam, okey. Macam-macam pula kalau kita nak sebut pasal pemakanan yang sihat. So semua tu atas kita. Kalau kita rasa beratnya, beban, malasnya nak buat semua tu, so kita akan dapatlah apa yang kita fikir. Tapi kalau kita rasa aku kena buat ni demi kesihatan yang baik, okey, sebab bila aku sihat, aku ada energi untuk aku serve more people, untuk aku beri manfaat kepada orang di sekeliling aku, untuk aku buat fokus kepada bisnes aku, okey, untuk aku buat yang terbaik, nak buat ibadah lagi. So aku kena jaga kesihatan aku. Sebenarnya kesihatan ni adalah tubuh badan kita ni amanah dari Allah untuk kita jaga. So jaga dengan baik. Okey, jaga dengan baik. Tubuh kita ni adalah amanah yang perlu kita jaga. So jaga kesihatan. Jangan dah tahu dah mudah sakit, jangan sengaja pula kita dah tahu tak boleh minum ais, diminum ais. Dah tahu tak boleh makan buah sejuk, dimakan buah sejuk. Kan dah tahu tu tak boleh makan belacan, nanti gatal-gatal, dimakan belacan juga. So siapa yang suruh? Okey? So atas tanggungjawab kita. Kita yang pilih. Dah tahu tu jangan cari pasal. Macam tu. Okey? Ada setengah orang tu tak boleh makan belacan ni, gatal ni. Tapi nak makan kat situ lah. Kan? Gitu. Jadi kesihatan ni perlu jaga. Sebab apa? Kita tak nak lah lepas ni alasan kesihatan. Sama je. Okey? So kita elakkan. Yelah, kita sakit ni kita tak boleh nak rancang, kita tak boleh nak elak. Kita tak tahu kan benda tu macam di luar jangkaan kita. Tapi kita boleh elak. Kita boleh jaga. Okay? Alright. Okay, ada orang lagi ke? Ada lagi kan? Okay, Alhamdulillah macam okey sikit hari ni. Attendant macam okey sikit hari ni. Okay, tanya. Alright, so next adalah isu ramai orang mengalami isu prioriti. Apa itu isu prioriti? Mereka tidak tahu untuk
Okey, untuk bezakan mana yang utama, mana yang tak utama. So ini masalah ramai orang. Okey, masalah ramai orang. Dia tak tahu mana yang dia kena utamakan dahulu. Adakah nak kena utamakan yang ni ataupun yang ini? Siapa yang ada masalah tu? Tak tahu mana yang lebih penting dulu, mana yang kita nak kena utamakan. Okay, so yang ini kita kena tengok balik. Kita kena tengok balik keseluruhan dalam hidup kita. So apa benda yang paling penting? Kalau kita sebut isu income, okay, so mana kerja yang boleh mendatangkan income, supaya bila ada income dalam hidup kita, kita akan rasa lebih strong, lebih kuat, lebih berenergi, lebih bersemangat, lebih emosi lebih teratur. Okay, kalau kita tak buat kerja, tak ada income, so kita akan jadi rasa down, kita rasa lemah semangat, kita akan rasa macam nak memberontak kan. So kena tengok balik, okey, yang mana yang dalam hidup kita ni yang lebih utama yang kita kena fokus. So lebihkan fokus pada benda yang lebih penting dan utama tadi. Ikut priority, ikut keutamaan, ikut kepentingan. So mana yang lebih memberi kepada anda, yang lebih memberi manfaat. So boleh dikatakan lah, okay, boleh dikatakan kita ni benda yang penting, okay, yang penting yang sangat kita perlukan income, betul tak? Income. So income tu datang daripada business, okay, income datang daripada business yang kita buat kalau kita tak kerja. Okay, so kita tengok macam mana kita nak buat, macam mana kita nak utamakan prioriti ni. Adakah dengan jaga anak, contohnya kita ada masalah untuk jaga anak. Okay, kita ada masalah untuk jaga anak. Kalau kita jaga anak, kita akan letak alasan anak. Kita akan letak alasan susah lah anak tak ada orang jaga apa semua kan. Jadi apa inisiatif yang kita ada? Dekat situlah kemahiran berfikir. Allah bagi anugerah akal yang cerdik, yang baik, yang elok, yang sempurna untuk kita fikir. Okey, macam mana cara untuk aku nak atasi masalah ini? Aku ada anak, kalau aku jaga anak ni, mungkin aku tak ada masa untuk nak buat bisnes. Okey, tapi aku perlukan juga duit. Dalam masa sama, anak ni amanah kena jaga. So tengok ada tak alternatif yang aku boleh buat. Okey, contohnya ada adik seorang tak tengah free tak buat kerja. Okey, so sementara tu bayar adik lah untuk jaga dekat rumah ni sementara aku buat bisnes. So adik boleh tengok-tengok kan anak. Kan? Allah bagi kita akal. Saya tak tahu macam mana keadaan situasi anda, tapi mungkin anda lebih tahu macam mana nak plan, macam mana nak rancang, okay, macam mana nak uruskan kehidupan anda. Ataupun kalau tak ada orang jaga, okey, tak apa, aku tahu macam mana aku boleh manage masa aku. Okey, contohnya pagi aku ambil masa untuk buat ni. Anak tidur, so aku bolehlah rahsia untuk gini. Okey, and then anak aku biasanya tidur selama ni 3 jam. So 3 jam tu aku boleh fokus untuk buat posting, dan aku boleh follow up 100 orang dalam masa 3 jam tu, insyaAllah aku boleh siapkan. Okay, semua tu anda dah tahu, anda dah belajar, dah banyak dah anda belajar sebelum ni. Betul ke? Betul. Saya dah kongsikan kat video-video yang lepas. Okay, banyak yang saya kongsikan macam mana cara untuk kita nak manage, macam mana cara untuk kita nak manage jadual kita. Okay, jadual kita, tugasan kita sehari-harian, kita nak susun macam mana. Okay, ada yang buat, ada yang tak buat. Okay, ataupun tinggal kita buat, tinggal kita jadual tu dah ada. Saya percaya semua orang dah ada. Cuma tinggal kita buat je ikut apa yang kita rancang. Dia tak akan jadi sendiri kalau kita tak buat. Okay, dia tak akan jadi sendiri. Dia tak akan jadi macam magic thing. Jadi tak. So kita kena buat. Okay, alright. Okay, so yang seterusnya adalah, boleh ke boleh? Boleh teruskan. Okay. Okay, kita kena fokus kepada ramai orang ada yang fokus pada benda yang salah. So kita kena fokus pada benda yang betul, yang boleh memberi, okay, memberi manfaat kepada kita. Ramai orang dia pergi fokus kepada benda yang salah. Fokus kepada benda yang salah. Contohnya dalam menjadi usahawan manage, nak kena fokus kumpul customer, follow up customer. Dia pergi sibuk fikir, next time ni keluarkan design yang ni untuk customer yang ni, kan? Maksud dia fokus kepada benda yang salah, ataupun fikir tentang apa dia. So banyak spend masa untuk fikir benda yang tidak ada kaitan untuk grow business dia. Okay, ataupun sepatutnya kena follow up customer, tapi sibuk fikir apa dia,
something lah. Okay, apa dia yang boleh kita boleh bagi contoh? Apa dia yang kita boleh bagi contoh? Maksud dia tidak align, tidak selari dan tidak berada di landasan yang betul. Okay, fokus kepada benda yang salah. Ramai orang macam tu, fokus kepada benda yang salah. Dia sepatutnya fokus kepada sales, tapi dia pergi tengok sales orang lain. Contohnya, sibuk tengok sales orang lain. Dia tu tak buat sales, tak apalah, aku tak payah buat lah. Okay, dia tu sales sikit je bulan lepas. Okay lah, tak apalah. Okay, so dia tu sales berapa dah sebab apa? Sebab mindset kita tadi, and then kita salah, kita letak fokus pada tempat yang salah. Okay, tu salah satu contoh lah, dan boleh jadi pelbagai contoh. So anda cuba review balik, cuba tengok balik, ada tak anda terbuat benda yang sama. Okay, fokus kepada benda yang salah. Ataupun okay, elok-elok je buat sales dalam medis, kemudian fokus dah lari dah. Tiba-tiba nak buat something baru yang anda tak tahu lagi macam mana, tak pernah pun buat. Lepas tu buat sekejap, lepas tu tinggal. Lepas tu nak start medis balik dah kelat dah. Okay, dah pahit dah. Dah malas dah. So boleh jadi banyak. Sebab apa? Kena ingat, kita ni kelemahan kita adalah distraction. Kelemahan kita, even bukan kita, ramai manusia, apa dia? Distraction. Ingat ayat ni, distraction. Okay, ramai orang hari ini dia sangat mudah diganggu dengan pelbagai anasi-anasi, pelbagai benda lain. Okay, senang diganggu, distraction. Okay, ingat, distraction. Jadi disebabkan distraction tadi, itulah dia salah letak fokus kepada tempat yang lain. Dia tak tahu dah mana yang priority dahulu. Lepas tu banyak fikir, tiba-tiba jadi tak sihat. Okay, and then jadi lost, tak boleh nak manage masa dengan baik. Okay, disiplin ke laut. Kemudian ada mindset yang salah, fikir benda tu buat tak jadi, benda ni tak jadi, sebenarnya dia yang tak jadi. Okay, and then lepas tu tak ada self confident bila tak ada hasil. Tu dia, buat ayat saya buat ayat. Ayat kombinasi. Okay, boleh ke boleh? Boleh follow lagi tak? Ada orang lagi ke? Masih bersama ke? Okay, masih bersama lagi? Sekali-sekala kena bebel tak apa kan? Tapi bukanlah bebel untuk anda. Bukanlah saya tujukan untuk anda semua yang ada. Cuma untuk peringatan kita bersama, dan saya juga sedang mengingatkan diri saya. Sebab saya pun manusia sama macam anda juga. Kadang-kadang diuji juga. Kadang-kadang ada distraction juga. Tapi kita kena cepat-cepat sedar balik, kembali on track balik. Sebab apa? Lagi lama kita melayan, dia akan jadi lagi hanyut. Dia akan hanyut, bawa kita jauh. Lepas tu nak balik tu tak ingat dah jalan mana nak balik. Yang tu bahaya. Okay? Okay, Alhamdulillah, terima kasih yang masih ada lagi. Okay, so point yang seterusnya adalah tak jelas dengan misi dan visi. Masa kita mula-mula start dulu, ada tak misi dan visi yang kita dah letak? Ada tak setiap orang? Ada buat tak? Okay, so kalau tak ada, saya nak semua orang lepas ni buat misi dan visi kehidupan masing-masing. Kalau masing-masing ada buat syarikat, so apa misi dan visi syarikat masing-masing? Okay, you all jadi dropship, you all kena ada juga fikir, okay, nak set up company sendiri. Macam Iken dah set up Iken punya company sendiri. Okay, SSM Iken dah register, dah ada current account dan sebagainya. Iken, okay, tahniah. So yang lain yang belum ada tu, ada tak set up? Okay, set business, set apa nama company anda, set juga visi dan misi syarikat anda supaya anda jelas. Betul, kena ada vision board juga. Matlamat anda, senarai impian anda. So semua benda ni bukan suruh buat, simpan letak ke tepi, buat perkasam, tak. Okay? Tapi benda ni yang anda nak kena tengok hari-hari, nak kena hadap hari-hari, nak kena baca hari-hari. Sebab nak suruh tanam dekat subconscious mind, kat kepala otak kita ni, nak suruh kita ni setiap hari ulang, setiap hari ingat, setiap hari hafal. Okay, benda ni yang aku nak kena capai. Cuba tengok perbezaan. Aku hari ni duk buat apa? Macam mana aku nak capai ni kalau aku tak buat sesuatu? Impian aku ada banyak ni. Bila masa aku boleh capai kalau aku tak buat sesuatu? Okay? Nak register SSM tu yang tak berapa yakin. Tengok tak, masalah tu ada dekat semua orang. Okay? Masalah tak yakin yang semalam. Yang tadi tu lah, yang nombor 1 tu. Tak ada keyakinan diri. Okay?
So kita buat, once kita decide untuk buat, kita dah buat keputusan untuk buat, kita bagi tahu diri kita, aku kena buat, aku boleh buat. Okey, Hajaratul Surayat dah pernah terbukti dah. Okey, contohnya kita ada apa, BJC kita dah pernah buat 10,000 sebulan, 11,000 sebulan. Okey, even ada tim kita pun dah pernah buat sampai 30-40,000 sebulan. Okey, dah pernah buat. Tu adalah keupayaan seorang. Bayangkan nanti kalau dah ada tim, dia fikir tim yang ramai, so tak mustahil pun boleh buat. Jadi kenapa kita rasa tak yakin? Dan di Kak Venice pula, kita tak paksa pun untuk nak beli stok, simpan stok bertimbun, tak. Okey, just ambil order sahaja. Ambil order, settle order, post. Okey, tak payah simpan stok. Kalau simpan stok tu mungkin ada rasa tak yakin, takut tak habis, tak boleh jual, takut expired dan sebagainya. Okey, tapi kita tak payah simpan stok. Pre-order. Pre-order. Okey. So kenapa tak yakin? Okey. So, misi dan visi tadi. So, kita kena tulis dengan sangat jelas. Jelas apa yang kita nak capai. Aku dalam masa setahun ataupun 2 tahun lagi, macam-macam mana pun aku kena ada rumah sendiri. Okey, macam-macam mana pun aku kena ada kereta sendiri. Aku kena bantu mak ayah aku sekian. Okey, aku kena bantu adik-beradik aku yang ni, yang tu, yang ni, yang tu. So biar jelas semua matlamat kita. Tampal, okey, tampal dekat dinding, buat vision board secara cantik, hello, supaya setiap hari kita nak doakan, kita nak doa. Saya nak bagi tahu anda lah kan, kalau anda minta dengan mak anda contohnya, minta berulang-ulang, mak bagi ke tak? Kan? Of course akan bagi. Contoh suami lah kan, minta dengan suami, bang, saya nak makan tu bang, saya nak ni bang. Contoh. Okey, so begitu juga kalau vision board, setiap hari kita doa, kita minta dengan Allah. Allah ni sifat dia maha pemurah. Maha pemurah. Kadang-kadang Allah tak bagi lagi tu sebab kita tu tak cukup kuat meminta. Kita tu jenis muka orang yang meminta. Okey, kita tu jenis yang orang redha, tak apalah, cukup dah ni, terima kasih, syukur Allah, aku dah cukup dah. Syukur. Betul, okey, betul. Kita bersyukur, betul. Tapi kita masih ada peluang untuk dapat lebih. So kenapa kita tak usaha? Dan Allah willing untuk bagi. Dan betulkan niat bila kita ada lebih sebab kita nak memberi lebih. Okey, bukan lebih tu kita nak masuk perut seorang-seorang, tak. Tapi kita ada lebih untuk kita nak beri lebih. Okey, sebab ada sesetengah VJC kan, diorang kongsikan suka dapat share rezeki dengan ibu ayah dekat kampung. Okey, dapat hadiahkan ayah macam ikan. Okey, setiap bulan pasti hadiahkan mak dengan ayah sesuatu. Pasti hadiahkan anak, suami. Okey, nak share dengan adik-adik, nak share dengan orang kat kampung kan. Itu adalah kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita bila kita memberi. Kebahagiaan kita bila kita berkongsi, dapat berkongsi. Lagi banyak kita dapat kongsi, lagi rasa gembira dan bahagia kita. Sebab apa? Sebab fitrah kita memang macam tu. Okey, fitrah kita memang macam tu. Memang kita suka berkongsi, kita suka memberi. Fitrah kita macam tu. Okey? Alright. So pastikan anda jelas, okey, dan anda tulis impian matlamat anda, visi misi apa anda nak capai dalam kehidupan anda dalam masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, okey, dalam masa terdekat. Apa dia? Target. Siap dengan deadline, timeline sekali lagi bagus supaya anda tahu. Anda hantar saranan dekat otak anda bagi tahu diri anda, okey, stop my mind. Stop my mind. Macam mana pun kau kena capai benda dalam tempoh setahun. Dalam setahun ni kau tak boleh main, kau kena struggle untuk buat yang terbaik. Kau kena capai sekian. Okey, ada jalan, ada caranya. Okey, insya-Allah. Cuma kita nak dengan tak je. Okey, poin yang seterusnya adalah tindakan yang sangat slow dan lambat. Okey, ini juga isu ramai orang. Tindakan sangat slow dan lambat. Okey, maksud dia nak bertindak tu punyalah lambat, bercinta. Kalau kat video tu dia slow motion, slow mo. Okey, dia slow mo punya efek. Kan, nak buat kan, ambil handphone tight, slow lah, slow mo. Gitu macam kita buat lah, rentak slow mo tu macam mana. Okay, sangat slow motion. Mesti kena ubah cara kita, kena fast action. Fast action, fast result. Dan sekarang orang tak pakai fast dah, orang pakai massive. Massive action, massive result. Gitu.
Kalau slow action tak dapat result. Kata guru saya bukan slow action slow result, tapi kalau slow action tak dapat result langsung. Dia macam tu. Okay, jadi fast action fast result. Kalau nak best, massive action massive result. Boleh ke boleh? Jadi lepas ni kalau dah terniat ataupun terdetik nak buat sesuatu tu, buat je lah. Jangan kita drag panjang sangat. Okay, hari ni terdetik nak makan. Tahun depan baru pergi beli makan tu. Terdetik nak makan KFC petang ni. Tapi dah tengok tahun depan baru pergi beli KFC. Ibarat dia macam tu. So takkanlah kita nak jadi macam tu kan. So kalau dah rasa macam terdetik ni kena buat sesuatu, aku kena buat live ni, terus buat. Tu mungkin ilham. Okay, ilham yang Allah nak jentik hati kita. Okay, dah tiba masanya untuk kau buat. Kan? Sebab tu jangan terlalu sibuk, miserable, otak ni kacau, ada distraction macam-macam. Sebab bila kita ada distraction banyak sangat, berfikir macam-macam, kita tak boleh nak fikir dengan tenang, nak relax, nak dapat ilham yang betul-betul tu. Dia jadi susah. So kena banyak relax, bertenang, okey. Jangan serabut fikir macam-macam, tak tentu pasal. Susun elok-elok otak sebab tu penting time management. Kadang-kadang kita serabut ni sebab time management kita tak tersusun. Betul tak? Betul ke betul? Kita serabut sebab time management kita tak tersusun dengan baik. Tu yang buat kita serabut. Mana aku nak masak nasi, mana aku nak jaga anak lagi, mana aku nak jemur kain, mana lagi aku nak buat ni. Aku nak kena buat posting lagi, aku nak kena menjual lagi. Kan macam-macam. Alright? So lagi satu tips adalah kena banyak istighfar, kena banyak ingat Allah supaya Allah susun. Jangan susun kehidupan ini kita rasa kita kan. Minta dengan Allah yang baik. Allah doa pagi-pagi tu bangun doa, ya Allah susun hidup aku hari ini supaya berjalan lancar, dapat buat kerja semua dengan baik, dapat jalankan bisnes dengan baik. Okay, minta dengan Allah. Alright, so minta bantuan Allah. Okay, so next adalah poin yang seterusnya, yang ke-9 dah kita. Rasa selesa berada di tahap yang sama. Okay, ramai juga, banyak juga isu yang ada pada usahawan-usahawan kita hari ini adalah mereka rasa selesa berada di tahap yang sama. Tak apa dah macam ni. Bersyukur, Alhamdulillah. Syukur, nikmat, terima kasih. Syukur dah cukup dah ni makan ni. Tak apa dah pakai pakaian baju macam ni. Syukur. Okay. Syukur redha ataupun syukur pada, betul tak salah syukur, tapi cara kita tu jangan salah. Okay, syukur sampai kita tak nak usaha buat apa-apa. Yang itu tak elok, tak kena, tak berapa tepat. Syukur tu syukurlah. Okay, syukur Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tapi kita dah tak buat, tetap usaha. Sebab apa? Sebab kita usaha supaya kita dapat lebih, untuk memberi lebih. Kadang-kadang kita buat tu, okay, bukanlah untuk kita semata-mata. Okay, kita buat mungkin kita nak top up income suami, kita nak top up duit belanja anak-anak, duit sekolah anak-anak, kita nak top up untuk bagi duit untuk mak ayah kat kampung, tak cukup kan, tak cukup, bagi sikit, nak tambah lagi bagi banyak. Mungkin ada masjid-masjid tempat tinggal kita yang perlukan bantuan. Kan? So luaskan misi kehidupan kita supaya kita nampak yang hidup ni bukan sekadar perlu aku semata-mata nak besarkan, nak kenyangkan perlu aku semata, tak. Tapi banyak lagi benda yang aku perlu buat. Okay? Banyak lagi benda yang perlu kita buat. Misi kita masih, orang kata apa, masih lagi panjang, masih lagi banyak, masih besar lagi misi, dan perjalanan kita masih panjang. Okay? Jangan limitkan, jangan sempitkan pemikiran kita, tapi berfikirlah dengan luas. Dengar ke suara? Tiba pula terslow. Sebab menghayati gitu. Okey. Balik. Okey, poin yang seterusnya adalah tak percaya kemampuan diri yang sebenarnya. Okey, usahawan ni dia boleh buat lebih baik lagi. Tak percaya kemampuan diri, potensi diri. And then adalah dekat situ akan timbul sabotaj diri tanpa sedar. Sabotaj diri dalam diam. Bahaya ke bahaya? Okey, sabotaj diri. So pastikan anda jangan ada sifat ataupun sikap yang macam tu. Tak percaya kemampuan diri. Boleh ke aku ni? Macam tak boleh je. Tak naklah buat, tak cantik, tak sememeh, tak boleh.
Terus potong, terus kerat, cakap tak boleh. Okay, so jangan ada sifat yang macam tu. Kena yakin yang diri anda tu boleh. Bagi peluang untuk diri anda untuk buktikan yang anda sebenarnya boleh. Okay, boleh buat lebih baik lagi daripada yang lepas-lepas. Okay, so point yang seterusnya saya cepatkan sikit. Sukar nak berubah. Change is a pain. Okay, perubahan itu adalah menyakitkan. Semua orang takut nak berubah. Cuba bayangkan, memang susah nak berubah. Okay, saya ada kisah tentang berubah ni. Okay, contoh dulu daripada pakaian lah, contoh kan, pakaian. Tiba-tiba biasa pakai singkat-singkat, tiba-tiba nak kena pakai labuh. So dia ambil masa kan nak berubah tu, ambil masa nak labuhkan tudung. Okay, and then tiba-tiba daripada labuhkan tudung nak kena tutup pula aurat tangan. So daripada situ pula kan, sakitnya. Tapi bila dah boleh, okey je, elok je. Okay, sama juga macam mak-mak kita selalu membebel kan, selalu suruh berubah perangai, berubah sikap. Suka contohnya bila mandi, contoh bila mandi, baling tualan rata-rata kan, mak asyik membebel je, bebel. Lepas tu buatlah kan. Masa mula-mula nak buat tu, dia macam sakit kan, dia macam payahnya. Tapi bila kita dah mula buat, dah terbiasa dah. Lepas mandi sidai tuala. Kan. So kalau macam kat sekolah pun sama, cikgu bebel, kita rasa bising lah cikgu ni asyik bebel, susah nak berubah, nak kena buat kerja sekolah siap pada waktu dia. Kita bukan jenis yang macam tu, tapi terpaksa buat kan, sebab tak nak kena denda. Jadi perubahan ini sangat menyakitkan. Okay? Tak semua orang suka dengan perubahan. Betul ke betul? Cuba bagi tahu, betul ke betul? Tak semua orang suka dengan perubahan. Ada tu yang jenis tak boleh terima langsung perubahan berlaku dalam hidup dia. Ada juga tak boleh, pantang dengar dia nak buat berubah apa-apa, pantang mak nenek lah. Okay? Ada tak yang jenis macam tu? Ada lagi ke orang ni? Ada tak yang jenis pantang dengan perubahan? Tak boleh. Maksud dia susah. Memang susah nak terima apa-apa perubahan yang berlaku dalam kehidupan. Okay? Nak tak nak, kita memang sentiasa kena berubah. Berubah daripada tak baik kepada lebih baik. Okay? Memang kena ada perubahan dalam kehidupan. Kita bukannya baik pun kalau nak macam ni selama-lamanya. So of course perubahan itu perlu dan wajib ada dalam hidup kita. Sama juga dengan dalam bisnes kita. Okay? Kalau sebelum ni payah sangat nak jaga masa, so ubah, jaga masa kita. Okay? Boleh? Ada orang lagi tak? Ada lagi tak? Ada orang dengar ke suara? Okay. Okay. So poin yang seterusnya adalah rasa diri don't deserve. Rasa diri ni macam tak deserve untuk sales yang tinggi. Okay, ada orang dia rasa macam tu, aku ni boleh ke macam 5K macam tak layak je untuk aku. 10K dia betul. Tak boleh ni 10K. Dia rasa macam dia tak layak untuk terima sales yang banyak. Dia rasa macam dia tak layak untuk terima income yang banyak, komisen yang banyak. Dia rasa dia tak layak. Dia tak nampak, gelap je, tak nampak. Kan? Dia rasa dia tak layak. Ada juga macam tu. So jangan ada rasa macam tu. Rasa tu dia sama macam rendah diri, kurang keyakinan ataupun inferiority complex. Ada juga. Okay, dia rasa macam dia ni rendah je daripada orang lain. Dia tengok orang lain semua boleh tapi dia tak boleh. Dia merendah diri. So orang macam ni mungkinlah kalau kita tengok, kita masuk ke dalam diri dia, mungkinlah disebabkan dia ada something, isu yang berlaku dalam hidup dia. Mungkin disebabkan trauma yang terlalu banyak dalam diri dia, menyebabkan dia judge kehidupan dia, menyebabkan dia letak limitation dalam kehidupan dia, membuatkan dia tak percaya kepada banyak perkara dalam hidup dia. Sebenarnya disebabkan trauma mungkin daripada kecil lagi ada sesuatu yang berlaku dalam kehidupan dia. So bila dia membesar, dia menjadi seorang yang banyak merendah diri, banyak rasa kekurangan. Dia rasa banyak yang tak kena dengan dalam kehidupan dia, dan lagi-lagi bila akan terjejas juga confidence level dia.
Dia akan jadi orang yang sangat tidak berkeyakinan. Dan orang-orang yang macam ni sebenarnya perlu bantuan. Bila dia join kita, dia nak buat bisnes kita, dia sebenarnya ada rasa dan keinginan tu nak. Cuma dia perlu dibantu dan dia juga perlu bantu diri dia untuk buang segala blockage, segala mental block, segala halangan, segala trauma dan ubah pattern kehidupan dia. Cara dia dibesarkan tu, daripada kecil tu dia kena twist, kena switch sikit dekat situ. Kita tak tahu apa yang dah diinstal dalam minda dia sejak dari kecil. So yang itu kita kena ubah. Kat situ yang kita kena ubah. Faham tak? Jadi orang ni dia macam-macam, dia pelbagai dan kita tak tahu setiap orang tu dia ada history dia masing-masing. Dia ada history dia masing-masing. Jadi dekat situlah kita macam contoh saya boleh bantu. Saya boleh bantu, insya-Allah. Alhamdulillah. Dengan berbekalkan ilmu sedikit yang Allah dah bagi, insya-Allah saya boleh bantu orang-orang yang ada masalah macam ni, yang rasa kurang keyakinan diri, yang ada masalah dengan diri dia. Dan saya boleh cerita satu persatu apa yang berlaku sebenarnya dalam kehidupan dia. Insya-Allah. Alright. Yang tu dia akan berlaku dekat sesi one to one bila masuk diamond. Kat situ boleh cerita dan boleh kita boleh kongsikan apa yang perlu kita ubah. So sesi one to one dalam diamond ni dia bukanlah pasal bisnes saja semata, tak. Tapi kalau orang tu ada isu dalaman, ada masalah dalam diri dia pun kita boleh kongsikan, kita boleh bantu juga. Sebenarnya kelebihan sesi one on one dalam diamond, tapi ramai orang tak tahulah. So point yang terakhir dah. So 13 point semua. Point yang terakhir adalah emosi. Emosi. Cuba buat macam tu semua. Emosi ni sangat penting. Sangat penting. Jadi isu ramai orang adalah emosi ups and down, and ups and down, and ups and down. Cuba nyanyi sikit. Emosi turun naik, tak menentu. Ada. Time aku okey lah. Time emosi aku ada, time aku ada mood, aku buat lah. Time aku tak ada mood, ayalah paksa aku. Drama. Drama sangat. So hari ni excited. Sebab apa? Emosi tinggi. Esok dah tak ada mood dah. Siapa belanja love tu? Esok tak ada mood dah. Tak ada mood dah esok. Besok tak ada mood. So tak ada lah sales. So tak ada mood. Kenapa tak nak puasa? Tak ada mood. Nak buat macam mana? So ubah sikap. So emosi ini dia sangat mempengaruhi sales sebab emosi dia relate kepada energi kita. Emosi, siapa ingat saya pernah kongsikan sebelum ini tentang hormon-hormon yang hadir ketika kita gembira, ketika kita stres. Jadi hormon-hormon itu membantu juga. Membantu kepada fizikal dalaman tubuh kita. Bila kita stres, hormon apa yang hadir? So hormon tu apa kesan dia kepada tubuh kita? Bila kita rasa gembira, bahagia, hormon apa yang hadir? Hormon tu apa manfaat dia kepada tubuh kita? Dan kenapa kita kena sentiasa jaga emosi kita? So semua tu sebenarnya yang saya dah kongsikan pada sesi-sesi yang lepas. Jadi untuk emosi ni dia sangat penting sebab emosi relate dengan energi kita. High energy equals to high performance. High performance equals to high result. Dan high result tu apa dia? High lah money anda, duit anda ada banyak lah. Sebab apa? Sebab high energy, high performance. Sebab bila anda masuk dalam dunia bisnes menjadi Venus Jewelry Consultant, memang anda kena letakkan usaha, kena letak effort. Sebab dia tak akan datang bergolek sales tu. Lagi-lagi anda kena sangat pandai dalam seni closing. Seni closing. Dan seni closing itu adalah skills, cara-cara. Skills anda untuk nak close sales. Dekat situ kena belajar dan sentiasa kena praktis dan tingkatkan skills anda. Nak scale up skills tu, so pun dia ada cara dia. So dekat situ dia sangat relate, saling berkait. Saling berkait. Alright, boleh? Jadi emosi sangat mempengaruhi sales. Emosi dia berkait dengan fokus. Jadi kalau kita tak fokus, maka habislah performance kita.
Okay, dan ramai orang sales dia drop memang tak dinafikan disebabkan emosi yang ups and down dan fokus yang drop juga. Okay, fokus drop, dia akan jadi performance pun drop. Okay, result of course drop. Of course ke laut semua. Alright. Jadi kalau kita rasa kita sibuk, cuba tengok balik. Kita sibuk tu sibuk apa? Sibuk apa? Okay, prioriti kita tu kepada apa? Sibuk apa ya sehari-hari? Contoh. Okay, so saya juga sentiasa tanya diri saya. Okay, saya juga sentiasa remind diri saya. So saya tak nak masa tu banyak dihabiskan kepada benda lain. Sebab kita ni ada banyak distraction. Dan distraction yang paling utama adalah bila kita pegang handphone tu macam-macam boleh buka dalam tu. Okay, dekat situ dia jadi bahaya. So kita keep on remind diri kita. Okay, remind diri kita. Okay, yang ni tak boleh, yang ni kan, yang ni berpada-pada, yang ni 5 minit je, yang ni kan. So kita susun sendiri. Kita susun sendiri. Kita ada hak untuk manage kehidupan kita. So susun sendiri. Okay, ikut, tengok balik isu-isu kat tadi tu dan cuba atasi balik. Cuba atasi. Boleh ke boleh? Cuba atasi. Hajaratul Suraya. High energy equals to high performance. High performance equals to high result, dan high result equals to high apa yang kita nak, high money contoh. High salary, high income. So dia saling relate dan sangat-sangat relate. So boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Alright, rasanya itulah saja untuk sesi kita hari ini. So saya ulang balik 13 poin yang saya dah kongsikan dengan anda. So isu-isu yang dihadapi oleh usahawan. So hari ini kita nak bincang tentang usahawan VJC, Venice Jewellery Consultant, usahawan Venice. Especially yang baru-baru. So apa dia? Poin yang pertama tadi, tak ada keyakinan diri. Poin yang kedua adalah mindset yang salah. Anggap bisnes boleh grow sendiri, tak nak pikul tanggungjawab untuk growkan. Poin yang ketiga adalah disiplin dan pengurusan masa. So hidup jadi huru-hara kalau tak manage masa dengan baik. So apa lagi? Poin yang keempat adalah isu kesihatan. Asyik tak sihat je memanjang. So kena jaga, wajib jaga kesihatan. Isu yang kelima adalah isu prioriti. Tak ada keutamaan. Tak tahu nak fokus yang mana dulu. Tak tahu nak letak keutamaan pada yang mana. Jadi supaya tak jadi buang masa. Tak tahu benda penting mana yang harus difokuskan dahulu. So poin yang keenam adalah fokus pada benda yang salah. Fokus pada benda yang salah, tak ikut keutamaan. Poin yang ketujuh adalah tak jelas dengan misi, visi dan matlamat serta impian. Poin yang ke-8 adalah tindakan yang slow motion ataupun lambat. So poin yang ke-9 adalah rasa selesa berada di tahap yang sama. Poin yang 10 adalah tak percaya kemampuan diri, yang mana diri tu boleh buat dengan lebih baik lagi. Poin yang ke-11 adalah sukar nak berubah. Sukar nak ubah, change is a pain. Poin yang ke-12 adalah rasa diri tu tak deserve untuk dapat sales tinggi. Poin yang ke-13 adalah emosi ups and down, turun dan naik. So itu sajalah. Dapat ke dapat? Siapa yang dapat? Berapa orang yang dapat hari ini? Berapa orang yang dapat sesuatu? Berapa orang yang dapat sesuatu? Cuba bagi tahu. Berapa orang yang dapat sesuatu? Angkat tangan. Siapa yang dapat? Berapa orang yang dapat? Berapa orang yang dapat sesuatu? Dapat. So poin yang mana yang paling bagi anda? Poin yang mana? Cuba bagi tahu. Poin yang mana yang paling bagi anda? Semua dapat Mimi dapat, Puan Ayu dapat.
Suraya dapat. Okay, Alhamdulillah. So, saya ucapkan tahniah untuk yang dapat. Okay, Shu pun dapat. Good job. Okay, jadi insyaAllah. Okay, kalau anda dapat, okay, means anda adalah yang bertuah hari ini dan anda sebenarnya ada potensi untuk grow. Okay, anda ada potensi. Cuma anda kena yakin, kena percaya. Beri ruang dan beri peluang untuk diri anda buktikan yang anda sebenarnya boleh. Okay, jadi jangan lagi rasa tak yakin, rasa tak percaya. Jangan buang semua tu. Okay, dan beri ruang untuk diri anda buktikan. Jadi semua orang boleh, semua orang berpotensi yang sangat tinggi, ada potensi yang sangat tinggi sebenarnya. So kena yakin kat situ. Okay, kena yakin. Ajak diri kita untuk yakin. Sebab kalau kita tak ajak diri kita untuk yakin, siapa lagi? Okay, so jangan harapkan, jangan terlalu bergantung harap kepada orang di sekeliling kita. Jangan harapkan motivasi, jangan harapkan sokongan dari contohnya setengah orang tak nak bertindak sebab apa? Sebab suami tak support, mak tak support, tu tak support. Okay, kita berhenti mengharapkan motivasi dari luar, tapi kita wujudkan motivasi dari dalam. Okay, bila motivasi dari dalam, ia adalah ada connection dengan dengan motivasi dari Allah dan Rasul. Okay, insyaAllah kita bina kekuatan dari dalam. Anda dah belajar kan masa sesi soul transformation Jumaat lepas, saya kongsikan dengan anda tentang sifat-sifat ataupun zat-zat Allah kan. Jadi kat situ dia boleh membantu anda. Okay, so insyaAllah anda semua boleh, yakin yang diri anda boleh. Okay, buktikan yang diri anda boleh. Alright, so semua orang layak untuk gembira, bahagia dan berjaya. Jadi beri peluang dan beri ruang untuk diri anda. Boleh? Okay, insyaAllah yakin diri, positif sentiasa. Okay, alright, so itulah saja. Kalau ada salah silap terkasar bahasa, saya minta maaf banyak-banyak lah. Okay, mohon maaf kalau ada salah silap. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi untuk next session. So hari Khamis ini adalah weekly performance. Okay, untuk kita tengok review result anda. So hari ni dah 6 September. Kalau kira dah habis 1 minggu dah untuk bulan ini. Jadi hopefully anda boleh buat yang terbaik. Okay, anda boleh buat yang terbaik. Sebab apa? Bila anda buat, anda juga yang dapat. Dan kami sangat concern dengan apa yang anda akan dapat. Okay, sebab kita nak bantu anda. Okay, kami nak bantu anda. Kita suka bila tengok anda dapat terima banyak komisen, dapat kongsikan dengan orang-orang yang tersayang. Jadi kita nak terima lebih banyak feedback best yang macam tu. Kita nak lebih banyak terima perkongsian dari anda, okay, tentang anda yang kongsikan rezeki ataupun anda, kebahagiaan anda, kegembiraan anda. Dan itu yang kami inginkan dan bantu kami untuk bantu anda. Okay, Suraya, by the way, birthday tolong doakan, Masya Allah. Okay, insyaAllah semoga selamat hari lahir, menyambut hari lahir, selamat menyambut hari ulang tahun. Okay, yang keberapa tu? Yang keberapa tu? Jadi kita doakanlah, okay, mudah-mudahan Suraya dimurahkan rezeki, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, dipanjangkan usia yang panjang, usia yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dilimpahi dengan kasih sayang Allah dan Rasul yang melimpah ruah dari serata arah King. InsyaAllah semoga diberi kebaikan dunia dan akhirat, insyaAllah, amin. Okay, Suraya, okay, dah doakan untuk Suraya. Okay, so insyaAllah kita berjumpa lagi. Dan saya juga doakan yang sama untuk semua VJC kesayangan dan yang masih lagi komit sehingga hari ini. Allahu Okay, Akbar, Allahu Akbar. Okay, jaga diri baik-baik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum, bye. Okay, sama-sama. Okay, sama-sama ilmunya. Okay, sama-sama jaga diri semua. Alright. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kalau bermanfaat, kongsikan learning point anda. Okay.